Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak belajar tentang formula DES, mencari tempoh masa. Okey, untuk mencari tempoh masa, kita memerlukan masa mula dan masa tamat. Kerana masa mula dan masa tamat itu menentukan sesuatu tempoh. Apa dia tempoh? Tempoh adalah berapa lama kita mengambil masa untuk melakukan sesuatu pekerjaan ataupun aktiviti. Okey, jadi sebenarnya untuk formula ini umum mengetahui memang sudah ada formula untuk mencari masa mula, masa tamat dan juga tempoh. Cuma saya mempermudahkannya dengan menggantikan formula itu dalam bentuk huruf supaya ia mudah diingati, ya. Jadi kita nak tengok macam mana nak mencari tempoh masa, macam mana nak mencari masa mula dan juga macam mana nak mencari masa tamat. Okey, dalam formula ini, masa mula saya gantikan dengan huruf S. S ini mewakili masa mula kerana dalam bahasa Inggeris, masa mula adalah start time. So, S ini adalah start time, ya. Kemudian, masa tamat, saya wakilkan dengan huruf E. Kerana dalam bahasa Inggeris, masa tamat adalah end time. So, kita guna E. Untuk tempoh masa, dalam bahasa Inggeris, kita gunakan duration. Jadi, saya gunakan huruf D ini untuk mewakili tempoh masa. Jadi, dalam sesuatu soalan, kadang-kadang masa mula dan juga masa tamat diberi. Dan soalan adalah untuk mencari tempoh masa. Okey. Kemudian, ada juga dalam soalan masa mula diberi dan juga tempoh juga diberi. Dan kita disuruh untuk mencari masa tamat. Dan ada juga soalan yang mana dia nak tanya kita tentang masa mula dan diberikan masa tamat dan juga tempoh untuk membantu kita mencari masa mula tersebut. Jadi, dalam formula ini kita akan gunakan ketiga-tiga jenis keadaan ini. Jadi, untuk formula DES ini, untuk keadaan yang pertama iaitu masa mula dan masa tamat diberi dan ditanyakan tempoh masanya, jadi kita gunakan formula D sama dengan E tolak S, iaitu duration, tempoh masa, E, end time, masa tamat, dan S ini adalah start time. Jadi untuk mencari tempoh masa, masa tamat tolak masa mula. D sama dengan E tolak S. Kemudian untuk mencari keadaan yang kedua, yang mana masa mula diberi dan juga tempoh diberi, tetapi kita dikehendaki mencari masa tamat. So formulanya adalah E sama dengan S tambah D, iaitu untuk mencari masa tamat E, kita perlu menambahkan masa mula dengan tempoh. Kemudian untuk keadaan yang ketiga, apabila masa tamat dan tempoh masa diberi, kita diminta untuk mencari masa mula. Jadi formulanya adalah S sama dengan E tolak D. Untuk mencari S, kita perlu menolak masa tamat ini dengan tempoh masa. So, untuk mengingati formula ini ada berbagai kaedah. Okey, antaranya senang saja. Nak tunjukkan macam mana kita nak tulis formula ini dengan mudah untuk kita ingat. So, yang pertama kita kena tulis DES yang pertama dulu, ya. Okey, DES yang pertama berada di atas ini. Kemudian kita perlu tulis DES yang kedua. Okey, ini DES yang kedua. Okey, kemudian kita perlu tulis DES yang ketiga. Okey, ini terbalik DES dia.
Des yang pertama, des yang kedua, des yang ketiga. Jadi kita tahu yang di tengah-tengah ini E kan. Jadi tinggal ada 2 huruf lagi yang kita perlu tulis, iaitu S dan D. Mana-mana boleh. Boleh letak S kat sini, boleh letak D kat sini. So saya nak letak S di sini dan D di sini. Okey. Formulanya kita tahu mesti yang atas ini tolak, yang di tengah ini tambah, dan yang di bawah ini adalah tolak. Okay, susunan dia tolak, tambah, tolak. Okey, jadi ini adalah sama dengan, dan sama dengan. Okey. So, ini yang pertama ni adalah, okey, persamaan yang pertama, formula yang pertama. Yang kedua ini adalah formula yang ketiga. Kedua. Yang ketiga ini adalah formula yang ketiga. Okey, mudah kan? Dan untuk mengerti formula, kita juga boleh menggunakan kaedah cerita. Kalau kaedah cerita ni contoh, kita nak kata DES ini, secara mudahnya kita boleh cipta satu ayat. Contoh, Dolah kata Esah tolak Senah. Ni Dolah kata Esah tolak Senah. Okey, Esah sayang Dolah. Ini untuk yang kedua. Esah ni sayang Dolah. Okey, jadi yang ketiga, Senah dan Esah tak suka Dolah. Senah dan Esah tak suka Dolah. So, dia tak suka, dia guna tanda tolak. Kalau suka, dia guna tanda tambah, iaitu sayang lah kan. Jadi, yang atas ni pun sama. Tolak. Okey. Jadi, ini adalah dalam bentuk cerita. Tapi, kalau nak mudah, kita boleh tulis dalam kaedah yang saya ajar tadi lah. Okey. So, kalau ikutkan di bawah ini, ada satu lagi formula tambahan. Tapi yang ini adalah untuk mencari tempoh masa yang melibatkan bulan dan tahun. Yang di atas tadi ini melibatkan hari. Okey. So, kalau bulan dan tahun, kita gunakan formula yang pertama, iaitu D sama dengan E tolak S tambah 1. Ya. Okey. Kita nak tengok contoh macam mana menggunakan formula ini dalam soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, dalam penyelesaian masalah, kita tahu kita akan menggunakan kaedah pola. Kaedah pola ni maksudnya macam mana cara kita nak menyelesaikan soalan yang dalam bentuk masalah. So, apabila kita dapat soalan dalam bentuk masalah, yang pertama sekali kita perlu memahami soalan itu apabila kita baca. Okey, sekali baca sampai habis. Kemudian kita baca kali kedua untuk memahami dan mencari kata kunci dalam soalan itu, yang mana kita perlu bulatkan atau gariskan nombor-nombor yang terlibat dan juga perkataan-perkataan yang membantu dalam soalan itu. Kemudian barulah kita merancang strategi untuk menjawab soalan tersebut. Apakah operasi-operasi yang terlibat dalam soalan itu? Kemudian barulah kita boleh melaksanakan strategi kita, iaitu melakukan aktiviti pengiraan. Kemudian kita akan menyemak semula adakah nombor, operasi dan jalan kira yang kita gunakan tadi adalah betul. Ya, ini adalah dinamakan kaedah pola. Ada 4 stepnya. Okey. So, ini soalan contoh. Jadi contohnya, kalau kita dapat soalan penyelesaian masalah macam ni, agak sukar kita nak tentukan sama ada kita nak gunakan formula yang mana satu. So, kalau kita guna formula DES ini, sebenarnya agak mudah untuk kita tentukan, iaitu kita perlu mencari 3 huruf ini saja dalam soalan ini, iaitu D, E, S. Ya. Kita baca dulu. Okey. Rahim memulakan perjalanannya ke Melaka pada jam 8.30 pagi. Dia telah mengambil masa selama 1 jam 15 minit. Pada pukul berapakah Rahim tiba di Melaka? Okey, jadi kita tengok dia kata di sini Rahim memulakan. So, kita bulatkan memulakan. Jadi, bila memulakan perjalanan pada jam 8.30 pagi. Bila ada perkataan mula, itu menunjukkan start. So, kita tulis S di sini. Ini start time-nya. Okey, dia telah mengambil masa selama 1 jam 15 minit. Mengambil masa ini menunjukkan tempoh. So, kita bulatkan dan kita tahu 1 jam 15 minit ini adalah tempoh. So, soalannya, pada pukul berapa Rahim tiba
Yang ini tempoh tadi kita tulis D Okey. Pukul berapa Rahim tiba? Kita tulis sebagai N. Sebab kita dah ada S, kita dah ada D, tinggal satu lagi huruf iaitu N. Jadi sekarang soalan mencari E. Secara logiknya kita perlu gunakan formula yang mana satu. So, yang pertama tadi, kedua atau yang ketiga. Jadi kita tengok penyelesaiannya. Okey, kita tulis balik. S sama dengan 8.30 AM. D 1 jam 15 minit. So dia mencari E. Jadi formula DES yang kedua kita gunakan iaitu E sama dengan S tambah D. Jadi kita masukkan dalam pengiraan. S tadi 8.30 AM, kita tambahkan dengan tempoh. So kita perlu tukarkan bentuk tempoh ini dalam bentuk masa. Sebab kita nak buat penambahan. Jadi jadilah 1.15. Jadi bila kita tambahkan 30 tambah 15, kita akan dapat 45. Dan 8 campur 1 adalah 9. Jadi dia tidak merubah ke PM. Dia masih lagi AM, iaitu 9.45 AM. Ya, 9.45 pagi. So inilah jawapannya. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua. Sebuah kereta api mengambil masa selama 1 jam 10 minit untuk perjalanannya dari Seremban ke Kuala Lumpur. Sekiranya kereta api itu tiba di Kuala Lumpur pada jam 3.25 petang, pada pukul berapakah ia memulakan perjalanannya dari Seremban? Jadi kita tengok di sini diberi mengambil masa, ini adalah tempoh. Jadi kita letakkan 1 jam 10 minit ini, tempoh ini adalah D, duration. Kita cari lagi, dia kata kereta api itu tiba pada jam 3.25 petang. So tiba ini menunjukkan end time, masa tamat. Jadi satu huruf lagi yang ada yang perlu kita cari adalah S. So memulakan. Jadi dia tanya tentang memulakan, dia tanya S. Jadi persamaan mana yang kita nak gunakan, formula mana kita nak gunakan. So penyelesaiannya kita tengok. Okey, E tadi 3.25 PM, kemudian D 1 jam 10 minit. So dia tanya S. S ini adalah masa mula. So kita kena gunakan persamaan yang ketiga, formula ketiga, iaitu S sama dengan E tolak D. Untuk mencari masa mula, masa tamat perlu tolak dengan tempoh. Jadi masa tamat adalah 3.25 PM, tolak dengan tempoh. Tempoh kita perlu tukar kepada bentuk masa. Jadi 1.10 ni, jadi kita tolak dapatlah 2.15 PM. 25 tolak 10, 15. 3 tolak 1, 2. Jadi jawapannya adalah 2.15 PM. Mudah kan? Okey. So kita nak tengok contoh seterusnya. Ini adalah contoh yang melibatkan bulan. Jadi kita nak tengok macam mana kita nak guna formula yang tambah 1 tadi. D, E tolak S tambah 1. So soalannya begini. Halimah akan berkursus di Kuala Lumpur pada 10 Julai 2015. Kursus itu dijangka berakhir pada 5 September 2015. Berapa lamakah masa yang diperuntukkan untuk kursus tersebut? So kita tengok. Dia kata 10 Julai 2015 ni dia akan berkursus. So ini adalah masa mulanya. Kursus itu dijangka berakhir. Perkataan berakhir ini menunjukkan N, masa tamat. So dia berakhir pada 5 September 2015. So soalannya ditanya, okay, kat situ E yang berakhir tadi. So kita ada 2 huruf dah. So huruf yang tertinggal adalah D. So berapa lamakah? Berapa lamakah ini menunjukkan tempoh. Jadi soalan ini tanya tentang tempoh. So dia mencari D. Jadi bila melibatkan bulan, kita tahu dia akan menggunakan formula DES yang ada tambah 1 tadi ni. So kita tengok balik. S tadi 10 Julai 2015. E tadi 5 September 2015 dan dia mencari D. So kita nak gunakan D sama dengan E tolak S tambah 1. Ada 2 cara macam mana nak mengira. So saya tunjuk dulu satu persatu. Yang ini adalah cara yang pertama. So kita gunakan formula ini untuk setiap bulan yang dia lalui. So kalau dia mula dengan bulan Julai, kita gunakan E tolak S tambah 1 ini.
Jadi Julai kita tahu ada 31 hari. So 31 hari itu kita tolak dengan 10. Sebab dia bermula pada 10 tadi. Jadi bila kita tolak, kita tambah 1. 31 tolak 10 tambah dengan 1 dapat 22. 22 hari. So untuk Julai ada 22 hari. Kemudian kita pergi pula pada Ogos sebab dia melalui Ogos. Kita tahu Ogos ada 31 hari untuk masa tamatnya, masa akhirnya I-nya. Dan masa awalnya adalah 1 hari bulan. Jadi I tolak S, 31 tolak 1 ini tambah dengan 1 hari, kita akan dapat 31 hari. So lengkaplah 1 bulan ya. Kemudian untuk yang terakhir, dia berakhir pada bulan September, 5 September. Jadi kita tahu I-nya adalah 5 hari bulan waktu tamatnya. Tolak dengan masa mulanya pada bulan September, 1 hari bulan. Jadi 5 tolak 1 adalah 4. Tambah dengan 1, 5 hari. Jadi kita perlu campurkan, tambahkan ketiga-tiga bulan ini. 22, 31, tambah 5 hari, maka dapatlah 58 hari. Atau bila kita nak tukar dalam bentuk bulan dan hari, 58 hari ini bahagi dengan 30 hari, kita akan dapat 1 bulan 27 hari. Bergantung pada jawapan yang dikendaki dalam bentuk yang macam mana. So ini kaedah yang pertama. Untuk kaedah yang kedua, lagi mudah. Kita nak tengok pula penyelesaian yang kedua. Maksudnya cara yang kedua ya. Ini lebih ringkas. So kita memang menggunakan formula D sama dengan I tolak S tambah 1. Jadi secara ringkasnya kita boleh tulis masa tamat adalah 5 September 2015. Kita tulis dalam bentuk lazim begini ya. Ini adalah untuk hari, ini untuk bulan dan ini untuk tahun. Jadi masa mula adalah 10 Julai 2015. Jadi kalau kita ikutkan kaedah ini, kita perlu selesaikan hari dulu ya. Jadi 5 tolak 10 kita tahu tak boleh. Bila tak boleh, kita perlu pinjam di 9 ni pada bulan. Jadi bila kita nak pinjam pada 9, kita ambil 1 bulan daripada 9, maka akan tinggallah 8 di sini ya. Jadi 1 bulan yang kita nak bawa pada hari, kita kena lihat 8 ini berapa hari. Jadi kita tahu bulan 8 ada 31 hari. Jadi tadi kita pinjam 1 bulan kan. So jadi 31 hari tambah dengan 5 di sini, maka dapat 36. Bila sudah cukup, baru kita boleh tolak dengan 10. Jadi jawapannya adalah 26. Kemudian 8 bulan tadi tolak dengan 7 bulan di sini. Bakinya adalah 1 bulan. Jadi jawapannya adalah 1 bulan 26 hari. Jangan lupa, jangan tertinggal. Kita perlu tambah dengan 1 hari dalam formula ini, tambah 1 di sini, maka dapatlah 27 hari. Jadi inilah jawapannya. Mudah bukan formula DAS ni? Okey, jadi kita dah boleh pergi untuk melihat pada soalan latihan. Okey, kena ingat balik apa dia formulanya. Ini formula pertama, D, E tolak S. Ini formula kedua, E, S tambah D. Ini formula ketiga, S, E tolak D ya. So, kalau untuk tempoh yang melibatkan bulan dan tahun, D sama dengan E tolak S tambah 1. Jadi ini latihannya. Boleh cuba. Okey. Dan dah ada jawapannya untuk semak. Okey, ini juga adalah latihan dan ada jawapannya di sini untuk semak.